Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, di waktu ini kita dikejutkan dengan isu sekali lagi berkaitan SPRM dan Daim Zainuddin. Ada yang mengatakan bahwa mungkinkah ini masanya untuk Malaysia mengetahui berapa nilai sebenar kekayaan Daim Zainuddin. Ada ramai yang bertanya-tanya, berapa sebenarnya kekayaan Daim Zainuddin sehingga kan kekayaan beliau itu dikatakan amat-amat luar biasa. Salah satu daripadanya ialah beliau adalah pemilik kepada bangunan 60 tingkat yaitu Menara Ilham. Bukan orang biasa-biasa, bukan kaleng-kaleng yang hanya memiliki kekayaan seperti itu. Walau bagaimanapun ini semua timbul gara-gara daripada pendedahan SPRM bahwa Daim Zainuddin didakwa akan disiasat dan telah pun disiasat kerana siasatan rasuah dan juga pengubahan wang. Ini telah membuatkan netizen mengikuti perkembangan terkini dari semasa berkaitan Daim Zainuddin. Ini pula berita terkini tentang Daim Zainuddin berkait dengan SPRM. Walau bagaimanapun kita nak cakap sedikit tentang berapa kekayaan sebenar Daim Zainuddin yang menjadi perhatian rakyat Malaysia. Ada yang cuba mengatakan bahawa mungkin kekayaan Daim Zainuddin adalah lebih daripada 1 trilion. Ada juga yang mengatakan 10 trilion. Ada juga yang kata 20 juta bilion. Ada juga yang kata macam-macam lah. Apa pendapat anda semua? Berapa kekayaan sebenar Daim Zainuddin? Adakah kekayaan Daim Zainuddin itu sebenarnya adalah di luar pemikiran dan pengetahuan anda semua? Kata SPRM, Daim akan dipanggil pada masa sesuai. Ini yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia. Adakah Daim Zainuddin akan dipanggil pada minggu ini? Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan memanggil tokoh konglomerat Tun Daim Zainuddin pada masa sesuai bagi merungkai pembelian aset dan pemilikan perniagaan di dalam dan di luar negara. Inilah yang saya kata tadi. Rakyat Malaysia, khususnya netizen yang mengambil perhatian, mengambil tahu tentang perkembangan siasatan ini, bertanya ataupun mereka cuba mengandaikan, meramalkan kekayaan sebenar Daim Zainuddin kerana telah pun diketahui beliau mempunyai aset dan pemilikan harta bukan sahaja di dalam negara tetapi juga di luar negara. Bagaimanapun, bercakap kepada utusan Malaysia, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, Daim tidak akan dipanggil dalam masa terdekat. Beliau iaitu Daim akan dipanggil dalam masa yang sesuai, kata Azam Baki. Selain Daim, menurut Azam Baki, sesiapa sahaja individu yang dikaitkan dengan bekas Menteri Kewangan itu juga akan dipanggil bagi membantu siasatan SPRM. Susulan itu, satu sumber berkata, SPRM masih dalam proses mengenal pasti hartanah dimiliki Daim Zainuddin sama ada yang berada di dalam dan luar negara. Kata sumber, agensi itu percaya masih ada perniagaan dikuasai tokoh perniagaan itu tetapi tidak didedahkan. Sepanjang siasatan SPRM berhubungan dengan Daim dan peguamnya. Namun agensi itu atau ini rasa masih ada yang tidak dinyatakan, kata sumber. Semalam akhbar ini mendedahkan siasatan SPRM terhadap Daim menjurus kepada bagaimana pembelian aset dan perniagaan miliknya diperoleh. Selain bangunan Menara Ilham yang disita, SPRM juga mengesan beberapa hartanah yang dikaitkan dengannya, antaranya perhotelan dan perbankan. Kemarin Azam mengesahkan Menara Ilham bernilai 580 juta ringgit Malaysia semasa binaan disita SPRM. Bagaimanapun Azam enggan memperincikan kes siasatan tersebut terhadap bekas Menteri Kewangan itu. Azam memberi jaminan tindakan sitaan Menara Ilham yang dikeluarkan menerusi notis di akhbar ini pada 22 Disember lalu tidak menjejaskan operasi dan urusan di bangunan tersebut. Katanya proses sama telah dilakukan SPRM sejak sekian lama
ketika proses siasatan dilaksanakan sambil menekankan sitaan Menara Ilham itu bukannya satu-satunya kes. Jumat lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mempertahankan tindakan SPRM menyita bangunan Menara Ilham. Perdana Menteri berkata, siasatan itu dibuat tanpa mengira kedudukan, tanpa pilih kasih atau menyebelai mana-mana pihak maupun berniat jahat. Tindakan menyita Menara Ilham oleh SPRM adalah untuk menyekat apa-apa tindakan menjual, memindah hak milik atau melupuskan bangunan tersebut secara keseluruhan atau mana-mana bahagian bangunan tersebut. Sitaan dilakukan selepas satu siasatan telah dibuka berkaitan dengan pengambil alihan saham membabitkan dua syarikat tersenarai berjumlah 2.34 bilion ringgit. Nilai berkenaan membabitkan pengambil alihan saham Renong Berhad sebanyak 32.6% equity oleh UEM Group. Lapor akhbar ini lagi, siasatan SPRM telah dijalankan bermula pada awal tahun sehingga kini. Siasatan dilakukan selepas siasatan SPRM mendapati pemilik kepada Menara Ilham adalah sebuah syarikat yang dimiliki oleh isteri dan anak kepada seorang bekas Menteri Kewangan. Pada Mei lalu, utusan Malaysia mendedahkan beberapa dokumen berkaitan pengambil alihan, dagangan saham dan penjualan saham melibatkan sebuah syarikat tersenarai sedang diperoleh SPRM. Kesemua dokumen ini dalam tindakan untuk diperoleh SPRM daripada beberapa penama, bank, syarikat gergasi, pemaju dan Suruhanjaya Security untuk dianalisis. Selain mendapatkan transaksi keuangan berkaitan penjualan saham, SPRM juga dipercayakan memanggil semua yang terlibat, termasuk tokoh terkemuka itu. Tumpuan siasatan SPRM berhubung penyelewengan ini adalah berhubung dengan pembelian dan pemilikan saham di sebuah syarikat tersenarai oleh sebuah syarikat gergasi negara yang dikatakan didalangi oleh bekas Menteri Kanan itu. Difahamkan juga transaksi pembelian dan pemilikan saham ini dipercayai menjadi punca kepada kemerosotan ekonomi negara serta kejatuhan mata wang ringgit pada hujung 1990-an dan telah diseleweng untuk kepentingan individu tertentu atau terbabit untuk diselamatkan, iaitu bailout, daripada mengalami kerugian yang lebih teruk. Justru kertas siasatan itu dibuka di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram. Dipetik daripada utusan Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa hari ini sibuk bercerita tentang tindakan SPRM menyita Menara Ilham milik Tun Daim Zainuddin. Dan ini rentetannya. Daim tak mungkin duduk diam. Sejak berlakunya penyitaan Menara Ilham oleh SPRM 2 hari lalu, daripada lebih 20 orang yang saya bercakap dengan mereka berkaitan isu tersebut, ahli politik, pemimpin NGO, ahli perniagaan, penganalisis politik dan ekonomi, serta mereka yang sentiasa mengikuti isu-isu semasa negara sejak tahun 1990-an, semuanya sependapat bahawa Tun Daim Zainuddin tidak mungkin duduk diam begitu saja. Semua mereka bersetuju, malah yakin bahawa bekas Menteri Kewangan itu pasti akan bertindak balas. Sasaran tindak balas yang diyakini tidak lain ialah kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Walaupun Anwar telah menegaskan siasatan SPRM itu bukan arahan daripadanya, sebaliknya merupakan keputusan agensi tersebut sepenuhnya, tetapi sasaran paling mudah dan subjek yang disasarkan itu pula boleh dijatuhkan, ia tentulah terhadap mereka yang mengetuai kerajaan. Bertukar kerajaan atau bertukar Perdana Menteri, potensi untuk siasatan dihentikan dan kes digugurkan adalah lebih mudah dilakukan sebagaimana yang sudah banyak berlaku sebelum ini. Cuma,
Apa dan bagaimana bentuk tindak balas yang bakal dilakukan oleh Tun Daim Zainuddin itu saja yang masih menjadi persoalan. Ada yang mengatakan tindak balas itu pasti dalam bentuk politik. Ada pula yang mengatakan tindak balas itu lebih mungkin dalam bentuk ekonomi kerana Tun Daim adalah seorang ahli perniagaan dan mempunyai rangkaian niaga yang luas, terutamanya dalam pasaran saham. Tun Daim bertambah mereka masih mempunyai cengkaman yang masih kuat dalam bidang ekonomi berbanding politik. Namun, tidak kurang yang meramalkan tindak balas dari segi politik dan ekonomi secara serentak juga tidak mustahil akan dilakukan oleh Tun Daim Zainuddin terhadap Anwar. Apakah Anwar dalam keadaan siap sedia untuk mendepaninya? Pun begitu, perkara lain yang turut menjadi persoalan ialah sejauh mana tindak balas itu jika ia dilakukan benar-benar mampu menggugat kedudukan Anwar. Ini kerana ramai yang sangsi faktor usia dan kecergasan Tun Daim sekarang mungkin menjejaskan segala perancangan yang hendak diaturnya itu. Ada pula yang menambah kelebihan yang ada pada Tun Daim untuk memungkinnya mampu mengatur banyak perkara ialah kerana beliau mempunyai rangkaian yang luas serta sumber keuangan yang mungkin tiada had. Dengan itu, jangan ambil mudah dengan Tun Daim di sebalik usia yang makin menua. Sementara itu, sebagaimana dilaporkan media semalam, Ketua Pesuruhjaya SPRM iaitu Azam Baki mengesahkan Tun Daim sedang disiasat kerana dipercayai terlibat dalam rasuah dan penggubahan wang sehingga menara ilham miliknya itu disita. Apabila kami menyiasat dakwaan rasuah dan salah guna kuasa dan melibatkan harta tak alih, kami dibenarkan di bawah Akta SPRM menghantar permohonan sitaan kepada Timbalan Pendakwa Raya. Itulah apa yang berlaku. Kami menggunakan kuasa yang diperuntukkan kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk mengarahkan pejabat tanah meletakkan caveat terhadap tanah berkenan, katanya. Azam berkata proses sama telah dilakukan SPRM sejak sekian lama ketika proses siasatan dilaksanakan sambil menekankan siasatan Menara Ilham bukan satu-satunya kes. Desta yang juga memetik sumber sebagai berkata, beberapa aset milik Daim dan keluarganya mungkin turut disita SPRM. Susulan dipercayai kegagalannya menjelaskan sumber dana bagi pembelian hartanah tersebut. Ini lebih banyak sitaan ada kemungkinan. Jika ada keperluan untuk aset disita, pegawai penyiasat akan meneruskan permohonan sitaan, kata sumber itu lagi. Menurut Desta, Azam bagaimanapun enggan mengulas lanjut perincian kes siasatan terhadap bekas Menteri Kewangan itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.